Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya sihat. Okey, hari ini hari Isnin, 8 hari bulan 2. Ustazah Aida akan ajar awak pelajaran Jawi Darjah 6. Okey, Ustazah nak semua orang bersedia keluarkan buku teks Jawi Darjah 6. Okay, sebelum tu kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, murid-murid, ingat tak minggu lepas kita belajar apa? Okey, Ustazah kita imbaskan kembali pelajaran yang lepas, iaitu tajuk homograf. Ingat ya, homograf terbahagi kepada dua, iaitu pada homograf pada kata dasar dan homograf pada kata berimbuhan. Okey, Ustazah harap awak ingatlah segala contoh-contoh daripada tajuk homograf. Okey, untuk minggu ni kita terus ke tajuk yang kedua, iaitu kaedah alif pembeza. Okey, apa dia kaedah alif pembeza? Okey, mari kita tengok gambar kartun di buku teks muka surat 10 tu. Okey, dia kata apa? Ustazah tu cakap dengan murid-murid, siapa yang sudah siap latihan boleh hantar sekarang. Ustazah tu kata perkataan yang merah tu. Siapa dan siap. Apa bezanya? Siapa dan siap. Ada bezanya kan? Ada huruf alif yang di akhir perkataan. Okay, sekarang Ustazah nak semua orang tengok warna biru ni. Dalam perkataan warna biru ni, okey, huruf alif pembeza digunakan bagi membezakan dua perkataan yang berlainan makna untuk mengelak daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf. Okey, faham ya? Okey, seterusnya. Buka muka surat 11. Okey. Baca dan faham apa dia alif pembeza. Alif pembeza boleh wujud dalam pelbagai jenis perkataan. Okey. Alif pembeza wujud di tengah suku kata. Faham ya? Di tengah suku kata. Okey, iaitu suku kata tertutup dengan menggunakan vokal I pepet dan vokal vokal A. Okey, ini kerana kedua-duanya digugurkan dalam sistem ejaan Jawi. Akibatnya, perkataan ini dieja dengan ejaan yang sama. Apa tu? Rancang ke rencang? Dekat situ ada dua maksud. Okey, boleh dibaca dengan rancang dan boleh dibaca dengan rencang. Okey. Tengok bawah dia pula. Tengok yang ni pula. Bagi mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey, nampak ni. Nampak untuk alif pembeza, eja rancang kena letak alif. Rancang. Okey, ini adalah, ingat tak yang kita belajar KVK? Ustazah pernah katakan kalau KVK, untuk huruf A kita gugurkan alif. Tapi untuk alif pembeza ni kita tak boleh gugurkan. Kita kena kekalkan. Sebab apa kena kekalkan? Sebab rancang ni ada perkataan rencang.
Rencang ni ada makna tersendiri. Jadi ada dua. Rencang dan rancang. Itulah yang V ni, yang vokal ni yang membezakan dia, sama ada dia E pepet ataupun dia huruf A. Faham ya? Okey. Seterusnya, kita nak tahu lebih lanjut, mari kita buka muka surat sebelah. Muka surat 12. Okey, contoh lain ialah, okey, tengok tu. Biasa tengok perkataan kempung. Kempung dan kampung. Okey, sebelum ni macam mana kita eja perkataan kampung? Ustazah percaya ramai orang buat ataupun menulis perkataan kampung dengan gugurkan huruf alif. Betul tak? Okey, mulai hari ini semua orang kena tahu kampung kena letak alif. Okey. Eja sebabnya kempung ada perkataan lain. Beza. Kempung ada makna lain, kampung pun ada makna lain. Itu dia alif pembezanya di tengah-tengah suku kata. A, V, K. Yang ini I pepet kan? Okey. Yang kedua, pentas. Pentas ada perkataan lain. Pantas. Pantas ada perkataan lain. Jadinya untuk huruf pantas ni kita kena kekalkan alif. Faham ya? Kalau kita gugurkan huruf alif ni, pentas. Jadi tulisannya jadi pentas. Okey. Okey, seterusnya. Yang ketiga, hentar. Okey, hentar ada perkataan lain. Hantar ada perkataan lain. Yang keempat, sembung. I pepet. I pepet ni, sembung ni ada perkataan lain. Lepas tu, sambung pun ada perkataan lain. Okey, seterusnya. Bendar. Bendar ada perkataan lain. Ben, I pepet ni. I pepet bendar ada perkataan lain. Okey, lepas tu bandar. Okey, ni silap patutnya ni ban. Bandar. Yang warna merah ni patutnya ban. Tapi dia tersilap tulis. Dia tersilap warnakan. Jadinya bandar. Okey, ganteng. Yang kedua ni. Yang ganteng ni. Bukan gan ni teng. Ganteng ada perkataan lain. Yang ini gantang. Gantang ada perkataan lain. Yang ketujuh, cyber. Cyber ni B-E-R. I pepet cyber. Lepas tu yang ni sebar. B-E-R. Ba alif ra sebar. Okey, lepas tu yang ke-8, sumber. Sumber I pepet. Lepas tu sumbar. Sumbar pun I vokal A. Dia ada beza sama ada dia I pepet ataupun konsonan, vokal konsonan, vokal alif. Faham ya? Okey, itu perbezaannya. Okey, seterusnya buka muka surat 13. Okey, Ustazah habiskan terus tajuk ni. Okey, ini bahagian yang kedua pula. Tadi bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua. Alif pembeza wujud di akhir suku kata terbuka, iaitu alif dikekalkan pada perkataan yang diakhiri dengan suku kata terbuka luar ataupun darlung. Contohnya perkataan biasa yang sepatutnya dieja bias. Dia dieja bias. Hendak dieja biasa. Okey.
Huruf alif pada akhir suku kata dikekalkan untuk mengelakkan tersalah baca menjadi bias yang dieja bias. Okey, kita lihat contoh yang dibagi di muka surat 13. Okey, contoh pertama. Ba, waw, alif, ya. Macam mana sebut ba, waw, alif, ya? Itu adalah buai. Okey, tengok yang sebelah. Ba, waw, alif, ya, alif. Itu buaya. Tambah alif di suku kata yang akhir tu, tambah alif jadi buaya. Yang kedua, puasa. Dulu kita eja puasa, pa, waw, alif, sin. Puasa. Itu eja dulu, tapi ejaan sekarang kalau kita cuma eja pa, waw, alif, sin jadi puas. Kalau eja puasa yang sebenar-benar eja puasa sekarang ni, pa, waw, alif, sin, alif. Ini ejaan yang betul. Okey, yang seterusnya. Bias. Ba, ya, alif, sin, bias. Bias. Okey, cuba kita tengok yang sebelah pula. Biasa. Tambah alif. Ba, ya, alif, sin, alif. Biasa. Okey. Terusnya. Budaya. Sekarang eja budaya. Okey, sekarang eja budaya. Ba, waw, dal, alif, ya. Alif kena letak alif kat sini. Ini jawapan yang betul. Budaya, ini jawapan yang betul. Budaya ni ada perkataan lain. Okey. Budaya ada perkataan lain. Okey. Seterusnya. Supaya ni apa? Supaya ni Ustazah pun tak berapa tahu maksud dia. Mungkin ni dari perkataan Indonesia. Okey, tapi kalau kita nak sekarang ni kita nak eja supaya kena letak alif. Sin, waw, pa, alif, ya, alif. Supaya. Ini adalah ejaan supaya yang betul. Sekarang eja supaya kena letak alif. Okey. Kat muka surat 14. Okey, Ustazah habiskan terus ni bahagian yang ketiga. Alif pembeza yang ketiga. Bahagian yang ketiga. Kata-kata yang dieja menurut hukum ka dan ga. Perkataan yang berakhir dengan bunyi ka dan ga sepatutnya gugur alif pada tata cara ejaan Jawi. Sepatutnya. Okey. Tetapi alif itu dikekalkan apabila ada perkataan lain yang menyamai ejaannya. Okey. Misalnya perkataan bega. Bega dikekalkan alif pada suku kata ga. Jika digugurkan, alif akan menyamai ejaan beg. Beg. Okey, tengok yang pertama. Beg. Eja beg, ba, ya, ga, beg. Ni betul. Alif, ba, ya, ga, alif. Bega. Bega ada perkataan lain. Okey. Maknanya itu adalah suku kata terbuka untuk hukum ka-ga. Okey, yang seterusnya. Kedua. Pek. Pa, ya, kaf, pek. Okey, kalau kita tambah alif, jadi apa? Peka. Nampak? Bega tadi dah. Okey, peka. Okey, yang ketiga. Tiga. Macam mana eja tiga? Ini eja tiga. Ini kekallah eja tiga, ta, ya, ga. Okey, kalau untuk ta, ya, ga, alif, tega. Tega macam ni pula ejaannya. Okey. Okey, seterusnya. Cek. Okey, cek. Ca, ya, kaf, cek. Okey. Kalau tambah alif jadi cika. Cika ni ada perkataan lain. Faham? Inilah dia bahagian-bahagian atau cara alif pembeza. Ada 3 bahagian alif pembeza. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya buka muka surat 15. Okey, mari kita tengok contoh-contoh yang dibagi, baca dan fahami. Okey, contoh ayat ni. Kami sekeluarga menikmati keenakan kuih keria ketika minum petang. Okey, itu ayat pertama. Okey, ayat kedua. Semua karya seni khot yang dihasilkan oleh Ustaz Zaki mempunyai nilai estetika yang tinggi. Itu nampak dalam perkataan warna merah tu. Karya dan karya. Itu alif pembeza kat mana? Alif pembeza di suku kata yang pertama. Sama ada ia i pepet ataupun vokal a, vokal alif. Okey. Okey, yang kedua, Allah tidak suka orang yang membenci sesama saudaranya sendiri. Membenci. Benci, i pepet. Okey. Kedua, kerajaan sedang membanci jumlah penduduk kampung Bukit Sentosa. Okey, banci. Itu alif pembeza vokal a. Okey, vokal alif. Okey, i pepet atau alif. Okey, benci atau banci. Okey, seterusnya. Saya berasa puas dapat melakukan ibadah puasa dengan sempurna pada tahun ini. Nampak tu? Puas dan puasa. Itu perbezaan perkataan alif pembeza. Okey, seterusnya. Berbuai di hujung balai. Berbuai. Okey. Lepas tu yang bawah dia buaya modek cuaca redup. Aduhai kawan, janganlah lalai. Ilmu dituntut amalan hidup. Okey. Nampak tu? Berbuai dan buaya. Tu alif pembeza. Buai dengan buaya tu di akhir. Di suku kata yang akhir. Okey, ini okey, Ustazah nak kamu cuba buat nota. Nota okey dari muka surat ni. Nota awak cuma buat ni je. Buat ini. Okey, mula buat tajuk. Okey, lepas tu buat ni. Ni penting ni, nota penting. Nota-nota penting ni pun buat. Ini semua buat lah ni. Ni penting ni. Nota penting ni kena buat. Okey. Muka surat 11. Okey, seterusnya buka muka surat 12. Ini pun kena buat. Muka surat 12 pun kena buat semua ni. Okey. Lepas tu muka surat 13 pun kena buat. Buat semua ni. Buat atas dulu. Nota penting dia. Lepas tu baru buat contoh dia. Okey. Okey. Muka surat 14 pun kena buat juga. Buat yang atas dulu. Lepas tu buat contoh dia. Okey, ikut kreativiti. Awak nak buat gambar-gambar awan ke apa-apalah. Ikut kreativiti. Okey, ini tak payahlah ni. Ni awak tak payah buat lah. Okey. Ntar minggu depan kita buat latihan pula ya. Okey, selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, Assalamualaikum.